Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu mengenai Zulkarnain, maka katakan pada mereka, aku bacakan pada kalian semua sebahagian daripada kisahnya sebagai suatu peringatan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita bertemu dalam segmen ibrah pada petang yang menghampiri 2 hari saja lagi Ramadan. Dan saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya sidang pendengar semua membuat persiapan yang terbaik menghadapi bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan mari sama-sama dalam masa yang ada di petang ini kita menyingkap suatu kisah yang disebut dengan baik di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, di hujung-hujung surah Al-Kahfi, dalam ayat yang 83 sehingga ayat 98. Maknanya tidaklah banyak mana, Yati. Ia suatu kisah yang ringkas, pendek, tetapi penuh dengan pelajaran. Dan kita fokuskan kisah Zulkarnain ini kepada bagaimana kepimpinan beliau, bagaimana beliau melayani masyarakat kaum yang berada di pelbagai tempat, yang mempunyai pelbagai sikap, mempunyai pelbagai karenah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang jauh di timur, ada yang jauh di barat, ada yang jauh di utara. Maknanya bagaimana Zulkarnain ini yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, sama ada dia seorang Nabi ataupun tidak, tetapi para ulama sepakat menyatakan dia seorang lelaki yang beriman, yang saleh, yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menggambarkan sangat bagaimana sifat kekuasaan Zulkarnain itu. Yang digambarkan dengan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, di dalam ayat ini adalah bagaimana keimanan beliau, bagaimana akhlak beliau menterjemahkan apa yang beliau imani kepada masyarakat yang beliau lalui, masyarakat yang beliau temui. Zulkarnain adalah seorang kita boleh katakan pahlawan yang bijak berada di medan peperangan, di dalam proses penaklukan. Beliau juga bukan seorang yang sentiasa menang di dalam peperangan, seperti ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalid Al-Walid contohnya. Maknanya semua orang akan tunduk pada dia apabila bertempur berperang dengan beliau. Tetapi beliau juga adalah seorang negarawan, seorang pemerintah yang adil, memerintah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang nabi yang juga diberikan kekuasaan, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila kisah Zulkarnain ini diletakkan di hujung daripada surah Al-Kahfi, kita ni Yati biasanya hujung-hujung itulah yang klimaknya. Tengok cerita ke apa kan. Jadi nak menggambarkan bagaimana peri pentingnya keimanan ini. Allah Ta'ala akan uji bukan sekadar dalam soal harta benda. Boleh ke tidak harta itu mendekatkan kita kepada Allah. Allah bukan sekadar menguji dari sudut keilmuan kita, mampukah semakin tinggi kita belajar, kita semakin dekat kepada Allah. Tetapi juga soal kekuasaan, soal pemerintahan. Bagaimanakah itu semua boleh ke tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita semakin jauh daripadanya. Digambarkan di dalam surah ini puncak kemuncak kekuasaan Zulkarnain, sehingga dia boleh pergi ke timur, dia boleh pergi ke barat, dia boleh menuju ke utara dengan mudahnya. Allah tundukkan kepadanya. Ya, sebagaimana Allah nyatakan, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah menetapkan beliau di muka bumi ini sebagai seorang pemerintah yang adil, dan Allah memberikan kemudahan kepada Zulkarnain dengan mendatangkan sebab-sebab untuk beliau sentiasa menang, sentiasa orang tunduk kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pergi kepada 3 tempat yang telah dilalui oleh Zulkarnain. Jangan lupa ya, kisah Nabi Musa yang juga bersama dengan Nabi Khidir juga melalui 3 checkpoint. Ini pun ada 3 checkpoint. Tetapi apa yang menarik, subhanallah, kita tahu asbabun nuzul surah ini ataupun cerita mengenai Zulkarnain ini. Kita sudah beritahu pada minggu-minggu lepas bagaimana surah Al-Kahfi ini surah Makkiyah yang diturunkan untuk Nabi SAW
menjawab 3 soalan yang telah diajukan oleh para musyrikin untuk menguji Nabi, adakah Nabi ini benar-benar Nabi. Sebab seorang Nabi dia mesti tahu apa yang ada kepada Nabi-Nabi terdahulu, maklumat, cerita yang pernah ada. Dan musyrikin Quraisy telah menyerang Nabi dari sudut serangan pemikiran ini selepas mereka mendapat nasihat daripada para ahlul kitab di Madinah. Antara soalan itu adalah Nabi ditanya, terangkan kepada kami semua jika benar kamu Nabi mengenai para pemuda yang telah hilang secara tiba-tiba. Kemudian terangkan kepada kami mengenai seorang raja yang pergi ke timur dan ke barat. Dan yang ketiga, terangkan kepada kami mengenai roh. Apa yang menarik, para musyrikin bertanya kepada Nabi mengenai 2 tempat, iaitu timur dan barat. Maknanya apa yang Zulkarnain telah buat apabila dia menuju ke timur, dia menuju ke barat, Maghrib dan Masyriq. Tetapi Nabi SAW di dalam surah ini menyebut ada checkpoint ketiga yang tidak ada ditanya pun oleh musyrikin ini, iaitu Zulkarnain menuju ke utara. Dan cerita di utara itu nampaknya lebih kritikal, kerana nanti kita akan tengok dalam masa yang terbatas ini bagaimana perjalanan Zulkarnain di tempat yang ketiga itu. Cerita Zulkarnain di tempat yang ketiga nanti, di checkpoint yang ketiga itu nanti, adalah cerita yang sangat bersangkut paut dengan hari kiamat. Sangat bersangkut paut dengan akhir zaman, Yati. Kerana di situlah Zulkarnain diberitahu oleh penduduk yang berada di situ mengenai Ya'juj dan Ma'juj yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW. Ia antara 10 tanda besar hari kiamat. Maknanya ia akan muncul di akhir zaman, kembali dibebaskan, ya, walaupun dibina tembok pada zaman Zulkarnain. Mari kita pergi yang pertama dahulu. Saya berhasrat untuk kita fokus kepada moral cerita Zulkarnain. Apabila sidang pendengar semua boleh membaca cerita ini di dalam Al-Quran, checkpoint yang pertama yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, checkpoint ini di mana Zulkarnain telah menuju ke wilayah-wilayah sekitar tempat matahari terbenam hingga bertemu laut yang berlumpur hitam. Maknanya Zulkarnain telah menuju ke tempat di mana matahari terbenam. Dia panggil Maghrib Asy-Syamsi, ya, tempat terbenamnya matahari. Dan di situ Zulkarnain sampai di satu tempat Ainin Hamiatin, tempat laut yang berlumpur hitam. Di sini kita akan saksikan bagaimana Zulkarnain ini disebut di dalam checkpoint yang pertama ini, beliau seorang yang beriman sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau memerintah dengan polisi keimanan, dengan dia panggil syariah compliance. Dia melayani masyarakat, rakyat yang ada di situ dengan pedoman agama. Kita tengok di dalam Al-Quran dinyatakan, Qulna ya Dzal Qarnain imma an nu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dan Zulkarnain berkata, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'ul husna. Jika sidang pendengar fahami, bacai terjemahannya, kita akan tengok di mana Nabi, maafkan saya, dah biasa sangat cerita Nabi ni, sampai tersasar sebut Nabi. Zulkarnain, ya, Nabi SAW sendiri menyatakan dalam satu hadis, dia sendiri tidak tahu adakah Zulkarnain ini Nabi ataupun tidak Nabi. Yang penting dia seorang yang soleh. Dia datang ke satu tempat di bahagian timur. Ada banyak tafsiran, ada banyak pendapat. Ada yang menyatakan di hujung benua Asia ni, ada yang nyatakan di Mesir, ada yang nyatakan, maknanya yang penting di tempat yang pandangan mata nampak matahari terbenam. Di sini Zulkarnain menemui satu kaum dan Allah berfirman kepadanya, Zulkarnain, kaum ini kamu boleh untuk azab berikan hukuman pada mereka, ataupun kamu boleh berbuat baik kepadanya. Kerana kaum yang kamu temui ini, mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saksikan kenyataan Zulkarnain. Dan di sini terbongkar rahsia kenapa Allah menundukkan timur dan barat kepada Zulkarnain. Rupa-rupanya kerana dia benar-benar beriman teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tundukkan muka bumi ini di bawah beliau.
Sebagaimana Allah tundukkan masa kepada pemuda Ashabul Kahfi. Kita telah bincang pada minggu lepas. Kerana keimanan pemuda Ashabul Kahfi ini, mereka benar-benar percaya pada bantuan Allah. Allah telah tundukkan ke semua makhluk kepada Ashabul Kahfi. Allah tundukkan anjing untuk menjaga keselamatan mereka. Sehinggalah Allah tundukkan masa itu sendiri. Sehingga masa bagi mereka satu hari, ya, bagi orang biasa satu hari 24 jam. Tapi bagi pemuda Ashabul Kahfi, mereka rasa satu hari. Tapi satu hari sebenarnya mereka telah melalui 300 tahun. Demikianlah Allah Ta'ala akan menundukkan apa sahaja bagi membantu hamba-Nya yang beriman kepada Allah. Buktinya apa? Zulkarnain berkata, saya tidak boleh memerintah sesuka hati. Saya tidak boleh ikut suka je nak azab mereka, ke nak hukum mereka. Saya mesti ada penilaian. Saya mesti ada polisi saya. Dan polisi saya adalah amma man zalam. Siapa yang melakukan kezaliman di sini, maka saya akan azab. Saya akan hukum. Maknanya kayu ukurnya adalah siapa yang zalim, maknanya yang melakukan kezaliman kepada orang, maka saya mesti bertindak memberikan hukuman. Dan apabila dia dihukum, dia juga mesti ingat bahawasanya hukuman yang sebenar adalah hukuman di akhirat nanti. Kita tengok macam mana Zulkarnain beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah. Dan dia juga berkata di dalam ayat ini, wa amma man amana wa amila salihan. Siapa yang beriman, beramal soleh, dia akan diberikan balasan yang jauh lebih baik. Inilah dia polisi pemerintahan Zulkarnain. Dinyatakan di dalam surah Al-Kahfi, ya, yang mana kita sedia maklum Nabi SAW sudah memberitahu bahawasanya surah ini adalah surah yang akan memelihara kita daripada fitnah, daripada serangan Al-Masih Ad-Dajjal la'natullah. Dan kita sudah membelik beberapa pandangan para ulama seperti Abu Hasan Al-Nalwi, Syed Qutb dan beberapa ulama-ulama moden ini. Mereka menyatakan bahawasanya rumusan daripada surah Al-Kahfi ini, bahawasanya kita boleh membaca bagaimana Dajjal ini akan menyerang umat ini dengan 3 cara. Iaitu yang pertama, menyerang dari sudut keilmuan. Dan kita telah membawa cerita Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dajjal juga akan menyerang dari sudut harta. Harta yang tidak boleh dikonekkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang tidak membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah membincangkan mengenai cerita pemilik 2 kebun. Dan akhirnya Allah nak bagi tahu Dajjal juga akan menyerang dari sudut kekuasaan. Dari sudut bagaimana kekuasaan ini akan menjauhkan kita daripada Allah. Maka dibawanya cerita Zulkarnain. Kerana Zulkarnain adalah role model yang terbaik bagaimana seorang yang beriman menguruskan kekuasaannya. Yang kedua, Yati, sidang pendengar semua, Zulkarnain telah menuju ke bahagian timur pula. Tadi barat, ya, Quran tidak sebut barat lah, dia kata tempat matahari terbenam. Sekarang tempat matahari terbit. Ya, ada menyatakan di kawasan Afghanistan, ada yang kata di macam-macam kawasan. Bolehlah nak kata apa-apa pun, yang penting bagi saya kita berpada dengan apa dinyatakan di dalam Al-Quran. Yang penting tempat itu adalah tempat kedua yang sangat jauh Zulkarnain telah pergi. Dan di sini pula Zulkarnain telah menemui kaum yang nyata berbeza daripada kaum yang pertama. Kaum ini adalah kaum yang disebut di dalam Al-Quran, di tempat Matla' Asy-Syamsi ini, adalah kaum di mana lam naj'al lahum min duniha sitra, di mana mereka ini penduduk yang mereka ni tidak ada pelindung antara mereka dengan cahaya matahari. Ini ada banyak pandangan para ulama yang memberikan berbagai pandangan. Ada menyatakan ini menunjukkan mereka ini penduduk yang tidak ada tempat tinggal. Seperti kata Ibnu Katsir, ya, mereka tidak ada tempat tinggal yang tetap. Mereka berpindah randa dan mereka memasang kemah, dan mereka tidak ada pelindung antara mereka dengan cahaya matahari yang kena secara langsung pada badan mereka. Ada menyatakan mereka ini merujuk kepada bangsa yang sangat primitif. Dan ada yang menyatakan seperti Syed Qutb kata, ini menunjukkan tempat ini tempat yang sangat terbuka. Tidak ada pokok, tidak ada dataran mentari, tidak ada dataran tinggi yang akan melindungi mereka daripada cahaya matahari. Apa yang penting adalah bukan sifat mereka itu, tetapi bagaimana
Zulkarnain telah melayani, menghadapi mereka dengan polisi yang sama sebagaimana di checkpoint yang pertama tadi. Apa yang menarik, sidang pendengar, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam checkpoint yang kedua ini tidak terlalu panjang ceritanya. Tidak seperti checkpoint yang pertama dan tidak seperti checkpoint yang ketiga sebentar lagi. Ringkas sahaja, Zulkarnain sampai di Matla'ash Syamsi bertemu dengan satu kaum. Dan Allah Ta'ala akhiri checkpoint kedua ini dengan suatu kenyataan penting. Wa kadzalika, demikianlah kami mengetahui segala perkara yang ada di dalam pengetahuan Zulkarnain. Dan ayat ini tidak mengulangi apa yang telah dinyatakan di dalam checkpoint yang pertama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut kali kedua apa yang telah disebut dalam kali pertama di dalam checkpoint yang pertama, bagi menunjukkan Zulkarnain kekal dengan polisi yang sama meskipun dia berada pada tempat, pada manusia yang berbeza keadaannya, yang jauh daripada suasana yang telah beliau saksikan pada awal tadi. Dan apabila Zulkarnain selesai berada di checkpoint yang kedua ini, beliau telah menuju ke suatu checkpoint yang ketiga, checkpoint yang terakhir, di mana inilah yang paling dramatik, Yati. Kerana Al-Quran menyatakan ia adalah suatu kawasan, suatu negara yang berada di antara dua gunung. Zulkarnain telah sampai di sini, Bainas Saddain. Dan ia tidak ditanya oleh musyrikin Quraisy kepada Nabi SAW mengenai bab ni. Yang ditanya hanyalah mengenai seorang lelaki berkuasa yang mampu berjalan daripada timur ke barat. Tetapi Nabi SAW, dia telah menunjukkan bukti kenabiannya dengan clarify cerita ini. Bahkan Nabi pergi jauh daripada itu, nak menunjukkan Nabi lebih tahu daripada apa yang Ahlul Kitab tahu, di mana ada cerita yang membabitkan Zulkarnain dengan satu orang penduduk, satu bangsa yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahasa mereka pun tidak mampu difahami. La yakaduna yafqahuna qawla. Maknanya Zulkarnain telah sampai di suatu kawasan manusia yang mana dakwah, yang maknanya bahasa mereka tidak mampu difahami. Dan bangsa ini, kawasan ini telah berbicara dengan dengan Zulkarnain. Mereka telah meminta bantuan daripada Zulkarnain untuk membina suatu tembok. Satu tembok yang boleh menghalang mereka daripada serangan, gangguan yang datang daripada Ya'juj dan Ma'juj. Yufsiduna fil ardi. Mereka melakukan kerosakan. Jadi Zulkarnain, boleh tak kamu bantu kami? Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita teliti dalam checkpoint yang ketiga, kita akan menyaksikan bagaimana Zulkarnain ini memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan penuh dengan keimanan. Yang pertama sekali, kita tengok bagaimana Zulkarnain, penduduk di kawasan itu, di antara dua gunung tersebut, mereka menyatakan mereka mahu mengupah Zulkarnain. Boleh tak kami nak upah kamu untuk membina kami saddan? Fahal naj'alu laka kharajan ala tanja'al bainana wa bainahum sadda. Boleh tak kami nak upah kamu ni bina satu tembok yang boleh menghalang kami daripada Ya'juj dan Ma'juj? Tetapi apa yang baik, apa yang menarik, Zulkarnain kata apa? Ma makkanni fihi rabbi khair. Kamu tidak perlu mengupah saya. Saya tidak mahu gunakan kekuasaan ini untuk membina kekayaan pribadi saya. Saya tidak mahu mengambil upah kamu. Saya nak beritahu apa yang Tuhan anugerahkan kepada saya, empire yang besar ini, itu jauh lebih baik daripada upah-upah kamu ini. Saya cuma akan membantu kamu, menunaikan kewajipan sebagai seorang khalifah, membantu kamu. Dan saya hanya memohon kamu membantu saya dengan kekuatan kamu untuk kita bina benteng ini dengan jayanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya tertarik pada pandangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi
dia ada menyamakan sedikit perangai orang-orang di checkpoint ketiga ni dengan negara-negara Arab lagi ni. Di mana mereka ada harta tapi tak ada jati diri. Mereka ada duit, ada harta, maknanya ada khazanah di negara mereka ni, tetapi pemalas. Tak ada rasa nak mempertahankan negara mereka dengan bersungguh. Situasi yang merujuk juga kepada keadaan negara-negara Arab sebelum ini. Ya, Allah beri macam-macam kehebatan, tapi tak rasa nak pertahankan negara mereka daripada penjajah. Maka inilah dia sifat checkpoint yang ketiga, bangsa yang ada harta sampai nak upah Zulkarnain, tetapi tak mampu nak mempertahankan diri mereka daripada Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang menarik, pertama, Zulkarnain tidak minta untuk diupah. Dia buat betul-betul kerana lillahi ta'ala, tanggungjawab. Dan yang kedua, ini yang sangat seni dalam kepimpinan, di mana dia kata, kamu semua jangan duk harap saya seorang nak bina dengan tentera saya. Fa'inuni, mari bantu saya. Sediakan bala tentera kamu, penduduk kamu, bantu saya dengan kekuatan. Ini menunjukkan apa sedang pendengar? Supaya bila benda ni terhasil, dengan kerah keringat para penduduk bersama-sama dengan pekerja-pekerja Zulkarnain, masyarakat akan lebih menghargai benda tu. Sebab ia adalah hasil kerja bersama. Kalau tidak hasil kerja bersama, Zulkarnain saja yang bina, ada kemungkinan penduduk ini tidak akan mempertahankan, tidak akan memantau, tidak akan sentiasa menjaga tembok ini. Sebab mereka hanya mendapat tembok ini dengan mudah dan seperti percuma. Tetapi bila mereka keluarkan keringat mereka, mereka rasa ini adalah hasil kerja mereka. Dan inilah kebijaksanaan Zulkarnain. Dia nak bentuk jati diri bangsa ini. Kalau sekadar Zulkarnain memanjakan mereka dengan cara dia bina tembok dengan tentera dia, dan masyarakat ini hanya menonton sahaja, masyarakat ini tak akan belajar satu benda, iaitu bekerja keras, membangunkan umat, membangunkan tamadun mereka. Yang kedua, kita tengok bagaimana kepintaran Zulkarnain dari sudut kejuruteraan. Saya tak nak detailkan benda ini. Sidang pendengar boleh baca bagaimana strategi Zulkarnain untuk mengumpulkan potongan-potongan besi. Kemudian potongan-potongan besi ini dikumpulkan untuk tutup satu lorong antara dua gunung. Dan kemudian bila besi-besi ini sudah mencapai ketinggian yang sama tinggi dengan gunung, hatta idza sawa bainas sadafain, ditiupkan api pada besi ini sampai merah menyala. Kemudian bila besi ini dah merah menyala, dicurahkan pula tembaga yang mendidih. Maka terhasillah tembok yang sangat kuat, takkan mampu dipanjat lagi oleh sesiapa, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Akhir sekali Zulkarnain menyatakan suatu pengakuan yang menjelaskan lagi keimanannya, dan dia tidak lalai dengan kehebatan yang Allah berikan kepadanya, dengan dia menyatakan, hada rahmatun min rabbi, kesemuanya ini bukanlah saya buat kerana kekuatan yang saya ada, kerana kekuatan bala tentera saya, kepintaran pengetahuan yang Tuhan berikan pada saya, kekayaan yang Tuhan berikan pada saya. Tidak. Semua ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok mana pun Allah tidak pernah dipisahkan daripada hati sanubari Zulkarnain. Saya berhenti setakat itu dulu, Yati. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perjalanan timur, barat, utara yang telah berlaku kepada Zulkarnain. Wallahu a'lam. InsyaAllah, itu sejarah Ustaz ya. Dan bagaimana rakan-rakan kita daripada Rosan Saat kata, siapa-siapa yang buta sejarah mai dengar sini, macam saya, dia kata. Dan apa pun bagi anda rakan pendengar Hikmah FM yang ingin sama-sama turut serta berinteraksi bersama yang bagi Ustaz, boleh hubungi kami sekarang di talian di 03-6205-1500. Sahabat Masna alias menanti panggilan anda di hujung sana. Dan juga kita nak raikan rakan-rakan kita yang memberikan persoalan melalui Facebook ikim.fm dan juga SMS dengan caranya typekan Ikim, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan awal ini juga Ustaz ramai yang memberi respon untuk sama-sama kita teliti juga Ustaz ya, soalan-soalan daripada rakan kita. Antaranya daripada, saya gabungkan daripada Azizi Hashim dan juga Nur Hidayah binti Yusof. Ni antara soalan yang saya rasa semua orang mempunyai, ada yang kalangan kita mempunyai pemikiran sebegini. Antaranya kita berdasarkan pengajian Ustaz, adakah Zulkarnain adalah identiti yang sama dengan Alexander? Bagaimana Ustaz? Masya Allah, soalan yang sebenarnya sangat memerlukan perbahasan panjang, tetapi saya ringkaskan begini. Pertama sekali, saya sampaikan apa yang telah diingatkan oleh almarhum Syed Qutub. Dia menyatakan kepada kita supaya kita mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, dan cerita mengenai Zulkarnain ini
adalah cerita yang tidak ada hadis yang sahih mengenai Zulkarnain. Yang ada hanyalah selain daripada hadis-hadis yang sahih. Maka sifat yang pertama yang mesti ada kepada kita adalah berhati-hati apabila kita nak membawa Zulkarnain yang di dalam Al-Quran dengan cerita yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Kalau nak lihat Zulkarnain dari sudut sejarahnya, dari sudut apa-apa sahaja, itu terpulang kepada kita. Tetapi perkara pertama, bila kita nak mentafsirkan siapa Zulkarnain ini, maka perkara nombor satu menjadi prinsip kita adalah kita mesti berhati-hati dan berpada dengan apa yang telah dinyatakan di dalam ayat Zulkarnain ini sendiri, dan berpada dengan hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, ada satu hadis yang telah disahihkan oleh Al-Albani dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dia menyatakan, Nabi SAW menyatakan, para sahabat tanya, Zulkarnain itu Nabi ke tidak? Tengok jawapan Nabi. Nabi menyatakan, aku tidak tahu adakah Tuba' itu seorang Nabi ataupun tidak, dan aku tidak tahu Zulkarnain itu Nabi ataupun tidak. Ini jawapan Nabi SAW. Tidak tahu tidak berartinya seseorang itu tidak berilmu. Memberitahu kepada orang yang bertanya jawapan tidak tahu, itu sebenarnya suatu gambaran kepada amanah ilmu yang ada kepada kita. Dan itu yang pertama. Maknanya kita mesti tawakufkan diri kita sebagaimana yang telah disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau menyatakan begini, adalah lebih selamat untuk umat ini bersikap tawakuf. Maknanya kita ketepikan dahulu perbincangan, perdebatan mengenai Zulkarnain ini Alexander Macedonia ke tidak. Lebih baik kita cukup dengan apa yang ada. Sebab kalau kita membawa pandangan yang menyatakan Alexander itu Zulkarnain, Zulkarnain itu Alexander, nanti dia tak akan dapat suatu pandangan yang sepakat. Akan ada sahaja pendapat yang berbeza. Dan di mana faedahnya nanti? Dan bukan calang-calang orang yang menyatakan Zulkarnain itu bukan Alexander. Kita tengok ya bagaimana Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika dia menyusun hadis-hadis sahih mengenai para anbiya dalam Babul Anbiya, dia menyusun cerita para nabi berdasarkan hadis-hadis sahih. Cerita Ya'juj dan Ma'juj dinyatakan oleh beliau dalam bab sebelum cerita Nabi Ibrahim. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah cerita yang bersangkut paut dengan Zulkarnain. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Dia melihat Imam Bukhari menyusun begini kerana Imam Bukhari mempunyai pandangan bahawasanya Zulkarnain ini hidup sebelum ataupun semasa zaman Nabi Ibrahim. Oh, itu sangat ribuan tahun sebelum apa yang dikatakan Alexander. Alexander ni hampir kepada zaman Nabi Isa. Jadinya, kalaulah begitu pandangan yang telah dikemukakan oleh bukan calang-calang para ulama, para muhaddithin, ya seperti Ibn Hajar memberikan pandangan beliau kepada kenapa Imam Bukhari menyusun cerita Ya'juj Ma'juj dan Zulkarnain ini, hadis-hadis yang berkenaan. Hadis-hadis Ya'juj Ma'juj ni banyak yang sahih. Banyak yang hadis-hadis sahih. Beliau menyusun cerita itu sebelum cerita Nabi Ibrahim AS. Maka pandangan beliau menyatakan ia mungkin ada, ia mungkin merujuk kepada Zulkarnain ini wujud sebelum ataupun semasa zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi kat situ tak selesai masalah. Kalau kita bawa pandangan pula yang menyatakan Zulkarnain ini hidup pada zaman Alexander itu Zulkarnain. Bagi saya, kita fokus kepada ibrah yang ada di dalam Al-Quran daripada ayat yang telah kita bincangkan tadi. Maka insya-Allah kita akan tenang dan sejahtera daripada terlalu memfokuskan perkara-perkara yang telah digelapkan, perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan Ustaz, waktu ini juga kita nak raikan rakan kita di talian di 0362051500 pemanggil daripada Kuching. Ustaz, daripada Wan Muhammad Rizwan, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz Syahri. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya,
apakah persamaan yang kita boleh ambil daripada kepimpinan Sultan Al-Fatih dengan Zulkarnain? Itu saja. Itu dia. Bagaimana tu Ustaz? Komen dulu Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat baik. Persamaan antara kisah Zulkarnain dengan kisah seseorang yang tidak dinyatakan pun di dalam Al-Quran dan dalam hadis secara jelas, iaitu Muhammad Al-Fatih, pembuka Konstantinopel. Mungkinlah saya boleh katakan satu persamaan berdasarkan pengamatan saya pada kisah Muhammad Al-Fatih dan pembacaan saya kepada kisah Zulkarnain di dalam Al-Quran dan tafsiran para ulama. Satu perkara yang saya boleh katakan adalah kesungguhan untuk membawa agama ini ke tanah, ke muka bumi yang manusia, para da'i mungkin tak pernah terfikir. Maknanya kalau kita tengok Zulkarnain, dia seperti Nabi Musa AS. Sekali dia kata dia nak pergi ke suatu tempat, dia akan pergi, tidak ada yang boleh menghalangnya. Ya, seperti Nabi Musa, dia kata, sekali saya kata saya nak jumpa Nabi Khidir di pertemuan dua laut, saya akan berjalan meskipun dia mengambil masa bertahun-tahun. Lan abrah hatta ablugha majma'al bahrain atau amdiya hukuba. Demikianlah Zulkarnain, dia seorang yang begitu bersungguh untuk membawa agama ini daripada tempat dia ada, dia bawa ke bahagian terbenam matahari, dan polisi agama pemerintahan berteraskan syarak itu dibawa pula ke tempat yang mana para da'i mungkin tak pernah sampai, iaitu tempat di mana manusia yang tidak ada tabir antara diri mereka dengan cahaya matahari. Kemudian dia bawa lagi jauh sampai ke utara, negara antara dua bukit. Maknanya di mana-mana sahaja kesungguhan nak membawa agama ini ada. Muhammad Al-Fatih pun sama. Dia, bagi dia tidak ada mustahil agama Allah boleh bersinar di bumi yang tidak pernah Islam ini bersinar, iaitu tanah Kristian, tanah Konstantinopel. Meskipun orang-orang sebelumnya telah berusaha untuk bawa agama ini ke situ, mereka gagal. Tapi Muhammad Al-Fatih, dia bersungguh nak bawa juga agama ini dengan membuka Konstantinopel. Itu persamaan, dia panggil determination. Kesungguhan nak bawa agama ini ke tempat-tempat yang paling jauh mata memandang. Sampai para sahabat ramai kalangan mereka, kubur-kubur mereka adalah bukan di tempat mereka lahir, bukan di tempat mereka punya kampung. Kubur mereka jauh di Turki, kubur mereka jauh di China. Kesungguhan mereka nak bawa agama ini sebagai penyelamat kepada dunia yang tidak ada tamadun, sebagaimana yang telah kita tengok di dalam Zulkarnain punya cerita tadi. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terima kasih Ustaz untuk pencerahan. Dan juga kita, mungkin saya ambil satu soalan terakhir, saya gabungkan soalan daripada Dalila Hanim Rashid dan juga Hasanal SA. Kata, Ustaz, adakah kaitan di antara Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan adakah Dajjal itu adalah Samiri, seorang manusia, dia akan muncul bersama dengan 70,000 pengikutnya dari Isfahan, Iran, Ustaz? Baik, mengenai hubung kait antara Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, ia memang ada hubung kait, kerana Nabi SAW telah menyatakan dalam banyak hadis-hadis, antaranya maksudnya antara 10 tanda akhir zaman, 10 tanda hampirnya kiamat adalah kedatangan Ya'juj Ma'juj, pembebasan Ya'juj Ma'juj, dan kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Soal siapakah Dajjal, berapa banyak tentera, di mana dia akan muncul, saya tawakufkan dahulu. Mungkin kita memerlukan suatu rumusan penting di hujung selepas 4 buah cerita ni. Pada minggu depan insya-Allah kita akan melihat, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan surah Al-Kahfi ini bukan hanya cerita. Allah Taala telah melukis dengan cemerlang bagaimana rumusan daripada cerita-cerita ini dalam beberapa ayat-ayat lain yang tidak ada sangkut paut dengan cerita. Di situ kita akan sebut pada minggu hadapan insya-Allah. Dan yang paling penting bagi saya adalah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk daripada Bani Adam, daripada bangsa manusia, yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW. Ada lebih kurang 8 hadis sahih Bukhari dalam lafaz yang berbeza. Ada yang dinyatakan oleh Abu Hurairah, banyak yang dinyatakan oleh Zainab binti Jahsh, di mana Ya'juj Ma'juj ini sudah sebenarnya
berjaya melubang tembok yang telah dibina oleh Zulkarnain ketika Nabi SAW hidup. Maknanya cerita ini bukan cerita Ya'juj Ma'juj belum dibebaskan. Pada waktu Nabi SAW hidup, Nabi telah bermimpi. Ini riwayat daripada Zainab binti Jahsh, di mana beliau menyatakan Nabi telah bangkit daripada tidurnya dengan muka merah padam. Maknanya macam mimpi benda yang sangat menakutkan. Dan Nabi menyatakan, wailul lil Arab, celakalah orang Arab kerana kedatangan keburukan akan sampai kepada mereka. Telah terbuka satu lubang di tembok dan Ya'juj Ma'juj sudah dibebaskan. Nabi SAW menyatakan satu lubang, Nabi telah tunjuk isyarat dengan menggunakan ibu jarinya dan jari telunjuk. Nabi menunjukkan isyarat bulat, maknanya sebesar lubang itu telah terhasil. Nabi telah menyatakan walilil Arab, ya, celakalah orang Arab, ya, bahawasanya bahaya besar akan mendatangi mereka. Dan di dalam surah Al-Anbiya ayat 95 surah 95-96 Allah Ta'ala menunjukkan bahawasanya, dan Zulkarnain pun menyatakan di dalam checkpoint ketiga tadi, di mana dia mengakui ini semua rahmat daripada Allah. Bila datang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, sampai satu tahap tembok ni akan hancur luluh. Sampai satu tahap dengan kuasa Allah, tembok yang aku bina ni akan hancur luluh. Dan di dalam surah Al-Anbiya 95-96 Allah Ta'ala menyatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sampai satu tahap akan dibebaskan Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka akan turun daripada segenap sudut dengan sangat cepat. Tidak ada yang boleh menghalang mereka. Dan percayalah, bila mereka sudah dibebaskan, itu antara tanda-tanda kiamat yang sangat hampir. Kalau Nabi, pada zaman Nabi, abad ke-7, Nabi bagi isyarat sebesar lubang ini, maka kita boleh bayangkan, adakah Ya'juj dan Ma'juj itu sudah bebas ataupun tidak. Kita mesti bersiap sedia. Dan saya nak bagi tahu apa dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, apabila para sahabat diberitahu mengenai Ya'juj Ma'juj, para sahabat tanya, adakah orang-orang soleh akan selamat pada waktu itu ketika Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan? Nabi kata, ya, idza kathural khabith, bila banyak dosa, bila banyak maksiat, bila banyak kekotoran, bila banyak manusia melakukan dosa, lagi mudah Ya'juj Ma'juj menyerang. Jadi berhati-hati, jangan tambahkan dosa dan noda kalangan masyarakat kita. Kerana dengan bertambahnya dosa ini, bertambahnya maksiat ini, ia hanya memudahkan serangan daripada pihak luar. Sama ada dalam bentuk bala tentera manusia penjajah maupun bangsa yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ini. Wallahualam. Dan Ustaz, sebabkan keterbatasan waktu yang kita ada, kurang lebih 1 minit ni untuk sedikit kesimpulan untuk minggu ini, Ustaz. Mungkin satu kesimpulan yang boleh saya nyatakan di sini adalah kita seharusnya belajar untuk mendalami surah Al-Kahfi ini dengan lebih baik. Dalam arti kata, kita cuba sedaya upaya untuk memberikan perhatian kepada keempat-empat cerita yang telah kita tamatkan pada hari ini dengan moral yang sangat sama, meskipun membabitkan watak-watak yang berbeza. Maka saya nak rumuskan, kita telah berbicara mengenai pemuda-pemuda Al-Kahfi. Ia adalah cerita mengenai kepercayaan kepada perkara gaib, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada hari kiamat. Maka itulah yang mesti kita jaga dalam diri kita, dan jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang akan membangunkan spiritual kita. Jangan berpuasa kerana faktor kesihatan diri. Berpuasalah untuk memantapkan spirituality, untuk memantapkan kerohanian dan kesucian kita. Ya, yang kedua, kita membawa cerita mengenai pemilik 2 kebun. Ia adalah cerita mengenai pengurusan harta kita. Jangan biar harta itu melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan harta itu menyebabkan kita tidak nampak akhirat dan hari kiamat. Kemudian kita telah berbicara mengenai cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Cerita mengenai keilmuan manusia ini sangat terbatas. Di sana ada mereka yang diberikan ilmu kerana mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhati-hati, jangan ilmu ini melalaikan kita daripada Allah. Kita telah akhiri dengan cerita Zulkarnain. Ia adalah cerita mengenai kekuasaan,
Manusia yang beriman, bagaimana dia kontrol kekuasaan dia. Dia tidak pernah pisahkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekuasaannya, daripada dirinya. Maka ingat, inilah caranya ya kita akan diuji di akhir zaman nanti. Harta, ilmu, kekuasaan dan keimanan. Wallahu a'lam. Ya, itu dia. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada minggu ini. Sampai kita bertemu lagi di minggu hadapan Ustaz. InsyaAllah, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.